Korang tak puas hati bila berdebat dan bergaduh dengan member korang? Kau cakap lain, kau makin palas benda lain. Korang tahu member korang ni merepek, tapi korang tak tahu sebab apa dan macam mana nak menjelaskan kemerepekan member korang tu. Dalam video ni kita akan bentangkan fallacy logik yang biasa sangat dibuat oleh musuh-musuh korang. Fallacy pertama, strawman atau orang jerami, iaitu orang cakap benda lain tapi korang balas benda lain yang orang tu tak cakap. Korang tak pergi belasah orang tu, tapi kau pergi cipta orang jerami korang sendiri dan korang belasah orang jerami yang korang cipta tu. Janganlah isap rokok, awak tu muda lagi, tengah belajar lagi, tak bijak lah awak benda ni. Kau kata aku bodoh? Maksudnya kau nak cakap mak yang lahirkan aku ni bodoh lah? Mak aku ni orang miskin, tahu tak? Kau nak cakap bahawa semua orang miskin ni bodoh ke apa? Orang miskin tak boleh jadi bijak macam kau ya? Fallacy sendiri tak faham. Korang tak faham macam mana sesuatu benda berfungsi. Maksudnya benda tu salah. Macam mana korang boleh percaya apa profesor tu cakap? Aku dengar pun aku tak faham tau. Maksudnya salah lah tu. Fallacy tuku okey. Alah, kau pun sama. Kalau orang yang cakap benda betul pun buat benda yang salah macam yang korang buat, itu tak menjadikan apa yang dia cakap tu salah. Mat, kau ni apa asyik fail je? Kau tak belajar, asyik main game ke? Alah, Abah dulu pun sama. Ingat Mat tak tahu ke? Dulu Abah duk main Dota sampai fail pelajaran. Fallacy cerun licin. Mula-mula satu benda, kemudian bawa kepada benda yang lain, bawa kepada benda yang lain, yang akhirnya akan membawa kepada kebinasaan mutlak. Jangan ambil kredit kad, nanti kau belanja tak ingat dunia, lepas tu nanti kau bankrupt, lepas tu nanti kau kena tidur dekat tepi jalan, lepas tu nanti bila kau dah miskin kau ambil dadah. Tak semestinya ia akan bawa seteruk macam tu. Kalau ada kredit kad pun okey je, jagalah perbelanjaan. Fallacy soalan soalan yang ditanya, tapi dalam soalan tu sendiri ada andaian yang tersembunyi atau tuduhan yang tidak berasas dan tidak dapat lagi dibuktikan. Jap, mana madam aku? Mat, kat mana kau letak pemadam aku yang kau curi tu? Pemadam yang aku curi? Mana ada aku curi madam kau? Aku tanya, kat mana kau letak pemadam aku yang kau curi tu? Jawab je lah. Jap, apa bawah kaki kau tu? Pemadam aku. Fallacy orang Melayu sebenar tak akan. Dalam bahasa Inggeris, fallacy ni diberi nama no true Scotsman. Tapi sebab aku ni orang Melayu, aku ubah lah. Ini adalah fallacy di mana korang mereka satu posisi, satu pandangan yang dipegang oleh sesuatu kumpulan. Tapi boleh jadi sebenarnya kumpulan tu tak berpandangan pun macam posisi yang kau reka tu. Orang Melayu yang sebenar tak akan makan keropok leko dengan keju. Aku orang Melayu, aku makan je keropok leko dengan keju. Fallacy asbab yang salah, di mana kau menyatakan satu hubungan antara dua benda bermaksud satu adalah penyebab kepada satu lagi. Tak semestinya. Korang tengok, makin tinggi kadar pelajar perempuan masuk universiti, makin tinggi kadar perceraian. Maksudnya perempuan-perempuan educated ni punca masalah rumah tangga. Korelasi tak semestinya bermaksud penyebab. Boleh tengok video ni untuk penjelasan lanjut. Ad hominem, serang peribadi. Kau nak orang percaya cakap kau? Kau tu dah lah busuk, tak mandi, tidur ketak gigi, berak tak flush, ketiak berbulu, fail paper fizik. Tu pun kau orang nak percaya cakap kau? Fallacy ini adalah cara yang salah untuk korang berhujah, di mana korang tak kritik pun hujah member musuh korang tu, tapi korang pergi attack peribadi dia. Fallacy penjudi. Kau anggap ada elemen nasib pada sesuatu perkara yang berlaku berturut-turut sedangkan tak ada perkaitan statistik pun. Ulama tim bola aku ni dah kalah 5 kali berturut-turut. Maksudnya lepas ni mesti dia orang menang. Sebab mana boleh ada tim yang berturut-turut 6 kali kalah, dah 5 kali kalah, mesti lepas tu kena menang. Aku nak cakap kat WhatsApp grup lawan ni, bersedialah untuk kalah. Tim aku kalah 6 kali berturut-turut. Fallacy beban pembuktian.
Bila kau bagi satu kenyataan, satu klaim, tapi kau suruh orang lain yang buktikan klaim kau tu. Weh, kau jangan beli do rumah Haji Senin tu. Rumah tu berhantu tu sebab penghuni sebelum tu lari. Ada hantu kau ni, biar betul, mana bukti? Apa pula aku kena bagi bukti? Kau yang tak percaya, kau lah yang kena buktikan tak ada hantu kat rumah tu. Lo apa hal aku pula yang kena buktikan? Kau yang bagi klaim, kau lah yang kena buktikan. Tak apalah, kau duduklah kat rumah tu biar kena rasuk. Fallacy anekdot. Bila kau bagi kisah pengalaman hidup kau ataupun contoh-contoh terpencil untuk menjadi hujah dan bukti melawan bukti-bukti yang lebih kuat sedia ada. Bro, nenek aku tu dia hisap rokok sampai umur 90 tahun hidup lagi ni. Sebenarnya yang kata rokok tu membahayakan kesihatan tu konspirasi je. Dia orang nak naikkan harga rokok. Sebab ada seorang yang mungkin okey ataupun hidup lama setelah merokok berbanding dengan puluhan ribu kajian data, kajian eksperimen, kajian makmal, data-data saintifik berkaitan keburukan rokok, tak menjadikan klaim bahawa nenek engkau tu hidup sampai umur 90 tahun bermakna rokok tu bagus. Fallacy memujuk kepada emosi. Bila kau dah kalah hujah, lepas tu kau nak main emosi. Ya, memang betul dibuktikan bahawa aku yang curi iPhone member aku, tapi takkan korang nak hukum aku? Aku kan comel. Fallacy rayuan istimewa. Bila korang dah dibuktikan salah, tapi kemudian korang datangkan satu alasan baru atau korang ubah syarat awal untuk korang lari daripada dipersalahkan. Bomoh, kau kata aku bayar kau RM5,000, kau boleh buat warung roti canai depan warung aku tu bankrupt. Tapi sudahnya warung tu dia makin maju, warung aku pula yang bankrupt. Apa dia kau tipu? Oh, memanglah kau nampak tak menjadi. Sebabnya dalam hati kau tu sebenarnya engkau meragui kelebihan jampi serapah aku. Mambang aku yang kata bahawa engkau tak cukup yakin. Jadi bila engkau tak yakin, macam manalah jampi serapah aku yang sepatutnya mujarab tu nak berfungsi. Lah pula aku yang salah. Fallacy kesamaran. Kau gunakan ayat banyak makna ataupun kesamaran bahasa untuk menyembunyikan kebenaran. Bomoh, nah aku bayar kau RM5,000, kau ramal masa depan aku. Baiklah nak. Dalam masa 1 bulan akan ada sesuatu yang besar berlaku dalam hidup nak. Bomoh, 10 hari lepas saya jumpa Bomoh, saya fail paper and math saya. Betul lah kata Bomoh, memang berlaku sesuatu yang besar dalam hidup saya. Jadi ini ramalan yang sangat samar-samar. Benda besar apa? Kucing mati itu pun mungkin boleh jadi benda besar. Dan dia bagi satu tempoh masa yang lama, sebulan. Jadi apa-apa saja yang boleh berlaku dalam sebulan ini boleh terangkum dalam benda besar yang akan berlaku dalam hidup klien dia ni. Pandai temberang. Fallacy kereta muzik atau kau ikut sesuatu kerana ramai orang buat. Bila ada kereta muzik ni, ramai yang akan ikut dari belakang. Jadi korang pun ikut sekali lah. Hujah korang adalah kalau ada ramai orang yang ikut, takkan benda ni salah. Mat, kau nak tahu tak Mat, pengetua kita sebenarnya nak hancurkan PR solehah dan tarbiyah sekolah kita ni Mat. Teruk sangat tu. Apa bukti kau percaya dengan benda ni? Bukan aku je, pengawal sekolah kita, satu blok merah. Tu budak yang selalu ikomat sebelum solat tu, dia pun percaya benda sama. Takkanlah dia orang semua ni salah. Fallacy merujuk kepada autoriti. Ada autoriti ataupun siapa-siapa yang berpangkat besar cakap je apa-apa, maka itu mesti betul. Ini taklah bermakna bahawa kita tak sepatutnya merujuk langsung kepada autoriti. Rujuklah, tapi hanya kerana mereka berpangkat itu tak menjadikan hujah mereka itu automatik menjadi benar. Dan mereka bukan sentiasa betul. Dia ada PhD, mesti betul apa dia cakap. Fallacy merujuk kepada autoriti yang salah. Ini lagi teruk, dia merujuk kepada autoriti tapi autoriti itu sebenarnya langsung tak layak untuk dirujuk. I remember my grandmother saying to me, I don't care what they tell you in school,
Cleopatra was black. Dah kenapa pula nenek kau tiba-tiba ada otoriti nak komen pasal tokoh yang lahir 1000 tahun selepas dia dah tiba pula kau tahu apa warna kulit dia. Fallacy komposisi. Kita andaikan kalau bahagian kecilnya betul, bahagian besarnya mesti betul juga. Dalam sekolah kita orang ada seorang pelajar yang dapat top 10 SPM Malaysia. Jadi maksudnya sekolah kita ni juga adalah top 10 SPM dalam Malaysia. Tak, sebab ada seorang pelajar yang sangat-sangat cemerlang tak bermakna keseluruhan sekolah tu cemerlang. Fallacy pembahagian. Ini terbalik. Kalau kita anggap bahagian besarnya betul, bahagian kecilnya kita anggap betul juga. Rumah aku lagi besar daripada rumah kau. Maksudnya pintu rumah aku semuanya lagi besar daripada pintu rumah kau. Fallacy genetik. Kita andaikan sesuatu itu betul ataupun salah berdasarkan dari mana maklumat itu datang. Datuk ada tuduhan media kata Datuk makan harta anak yatim. Betul ke Datuk? Mana dia orang tahu ni aku nak jawab apa? Oh, korang dapat berita tu daripada media kan? Kita tahu bahawa media ni dia orang tak boleh dipercayai, sumber fitnah dia orang ni. Jadi korang janganlah percaya apa-apa berita yang korang dapat daripada media. Fallacy memohon soalan. Bila korang mempersembahkan hujah yang berputar di mana kesimpulan soalan tersebut sudah pun berada dalam premis soalan. Aku sentiasa betul dan tak pernah salah. Sebab ditulis dalam buku ni dia sentiasa betul dan tak pernah salah. Buku ni yang paling betul dalam dunia. Kita tengok buku ni. Tengok dia kata apa? Haziq sentiasa betul dan tak pernah salah. Maksudnya saya sentiasa betul dah tertulis ni. Macam mana nak tahu bahawa buku ni sentiasa betul dan tak pernah salah? Sebab yang tulis buku ni adalah saya. Saya sentiasa betul dan tak pernah salah. Fallacy merujuk kepada alam. Bila korang kata asal semua benda yang datang daripada alam semula jadi dia mesti sah, paling betul dan paling baik. Apa korang pergi makan ubat-ubat dekat klinik ni? Itu semua kimia tau, kimia. Korang makan je rumput sebab dia datang daripada alam semula jadi. Dan itu yang paling baik. Fallacy hitam putih. Kau persembahkan pilihan yang ada sebagai ada dua je. Sedangkan sebenarnya ada banyak lagi pilihan yang orang boleh buat. Sama ada kau sokong aku jadi pemimpin korang ataupun korang sebenarnya berpihak kepada musuh negara kita yang nak jatuhkan negara kita ni dan nak bunuh semua anak bangsa kita. Fallacy pertengahan. Bila ada dua hujah yang paling ekstrim, satu kat hujung sini, satu kat hujung sana, kau kata kat tengah-tengah itulah posisi yang paling betul. Ada dua pendapat. Satu pihak mengatakan 2 tambah 2 sama dengan 4. Satu pihak mengatakan 2 tambah 2 sama dengan 6. Jadi jawapan yang betul adalah di pertengahan. 2 tambah 2 sama dengan 5. Fallacy penembak tepat Texas. Kau tembak dulu, lepas tu barulah kau lukis sasaran dekat tempat kena peluru tu. Lalu korang cakap dekat orang, aku adalah penembak handalan. Contoh kau buat berpuluh-puluh konten. Semua konten tu dapat 2-3 like. Tiba-tiba ada satu konten yang dapat berjuta-juta like, viral. Lalu korang pun delete semua konten yang gagal tu dan korang jadi sifu social media. Korang buat kelas macam mana nak jadi viral. Paradox Sorites. Bila kau kata sebab ada spektrum dan kontinuum pandangan, bermakna kita tak boleh bezakan antara satu benda dengan benda yang lain. Motor ada enjin, kereta pun ada enjin. Motor ada tayar, kereta pun ada tayar. Ada motor yang ada 4 tayar dan bukan semua kereta ada 4 tayar. Jadi sebenarnya tak ada beza antara motor dengan kereta. Hanya sebab garis pemisah antara benda-benda mungkin kabur, tak semestinya bermakna kita tak boleh nak bezakan antara satu objek dengan objek yang lain. Analogi salah. Bila korang membandingkan dua benda yang sama pada satu aspek tapi berbeza pada aspek lain
poin yang penting. Anak aku belajar kat universiti jadi doktor. Anak kau pun belajar kat universiti juga kan? Mesti dia doktor juga. Kau ni apa benda? Memanglah anak aku belajar kat universiti tapi tak semestinya jadi doktor. Anak aku ambil engineering. Fallacy mengesahkan akibat. Contohnya macam ni. Mat, hari nak hujan tu nak ayah bagi payung. Ya, tak naklah setiap kali ayah bagi payung hari hujan. Dia pergi terbalikkan sebab dengan akibat. Fallacy membantah penyebab. Kalau hari hujan, maka ayah bagi payung. Itu betul lah. Tapi kalau kita kata ayah tak bagi payung, maksudnya hari tak hujan. Yang tu salah. Tak semestinya betul. Sebab boleh jadi ayah tertidur ke, payung hilang ke. Fallacy menyamakan. Iaitu bila hang menyamakan makna satu perkataan yang ada banyak makna dan kau membakulkan semua sekali dalam satu penggunaan. Apa-apa hukum boleh dimansuhkan. Graviti adalah satu hukum graviti. Maksudnya kita boleh mansuhkan hukum graviti. Kat sini, hukum mahkamah dengan hukum graviti adalah satu perkataan yang sama, ya. Tapi konsep diorang dua ni berbeza. Dan tak boleh disamakan konsepnya. Dan akhir sekali, fallacy. Di mana kau ingat satu kenyataan mengandungi fallacy tapi sebenarnya tidak. Weh, cikgu bahasa Inggeris kita tak bagi hisap vape. Dia kata vape ni membahayakan kesihatan. Tapi jap, dia tu cikgu bahasa Inggeris. Dia bukan doktor. Dia bukan cikgu biologi. Maksudnya fallacy logik. Ya, betul. Cikgu tu dah menyalahi fallacy logik. Tapi apa dah nama fallacy ni? Tak apa, tak penting. Yang penting cikgu itu telah melanggar hukum mantik. Jadi kita tak payah ikut, kita boleh vape. Tak ada pun fallacy tapi korang yang pergi letak. Jadi itulah sedikit sebanyak beberapa fallacy logik yang bukan saja kita boleh gunakan untuk berdebat ataupun mencari penyalahgunaan akal yang digunakan oleh musuh-musuh kita ke, tapi kita boleh aplikasikan juga, gunakan untuk diri kita sendiri untuk memperbaiki cara kita fikir, memperbaiki hujah dan sebagainya. Jadi pandangan anda, ada lagi tak fallacy logik yang korang rasa biasa orang buat dekat korang ni? Tulis dalam bahagian komen. Dan kalau korang menyokong saluran ajar, boleh tekan pada butang join ataupun support. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.